Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Waziri Wazir. So, untuk episod ringkas kali ni nak orang kata apa? Kongsi sedikit tentang benda yang saya pun baru tahu lah kan. Walaupun benda dah lama lah kan. Mungkin ada orang tertanya-tanya lah kan, kenapa ada setengah orang ni dia minat travel lah. Travel ni maksudnya travel ke tempat-tempat yang agak risky lah, yang boleh katakan agak mencabar lah kan, berbanding dengan ada setengah orang tu dia tak minat lah, dia just mungkin dia minat pergi ke pantai ataupun buat aktiviti riadah yang tak memeningkan kepala sangat kan. So sebenarnya ada kajian yang dilakukan oleh saintis lah, dia mengatakan orang yang sukakan extreme adventure ni ataupun travel ke tempat-tempat yang boleh kata risky ni, dia ada satu genetik yang dipanggil dengan yang dikenali dengan nama apa? DRD4/7 ni. DRD4/7R ni yang dikaitkan ataupun diberi nama sebagai Wanderlust gene ni. Wanderlust gene ni genetik lah kan. Dia maksudnya tak semua orang ada genetik ni. Ada di dalam kajian yang orang buat je, orang kata dalam populasi dunia ni hanya 20% saja orang yang ada genetik ni. Memang betul lah, orang yang suka travel ni ramai, biasalah kan, suka berjalan lah, siapa yang tak suka berjalan kan. Cuma yang DRD47R ni dia ekstrim sikit. Dia maksudnya orang yang jenis dia suka apa ni, berjalan ataupun travel ke tempat-tempat yang risiko untuk memberikan orang kata kepuasan kepada diri dia lah. Dia tak mudah rasa puas dengan benda-benda yang simple lah. Contohlah ada setengah orang dia suka beriadah di pantai dan orang suka happy lah kan, ada suka sangat. Tapi bagi dia ni, yang orang yang ada DRD47R ni, dia suka yang benda-benda yang lebih lasak lah kan. Contoh mendaki gunung, pergi ke tempat-tempat yang mungkin agak bahaya kan. Dia buat benda tu, dia bagi dia akan lebih beri kepuasan lah berbanding dengan riadah yang biasa-biasa kan. Sebab tu orang yang di puncak gunung, yang mendaki gunung, contohlah di Malaysia sendiri lah, di Gunung Kinabalu kan, tak seramai dengan orang yang bersantai di tepi pantai ataupun menghabiskan masa di panggung wayang kan. Jenis simple macam tu kan. Sama juga macam di Everest, walaupun kita tengok di Everest tu jumlah orang pendaki semakin lama semakin ramai kan, sampai beratus orang naik atas ke puncak tu kan. Tapi jumlah tu kalau dibandingkan dengan population yang ada dalam dunia ni, memang teramat sedikit lah. So dia genetik lah benda ni. So pasal tu kadang-kadang kita tengok kenapa orang ni dia macam tak minat je nak travel kan. Memang bukan salah dia lah, memang dalam genetik, orang kata dia punya jin dalam badan dia tu dah macam tu kan. Dia orang yang ada genetik ni dikaitkan dengan restlessness ni, ataupun dia rasa gelisah kalau dia tak dapat buat benda-benda macam tu yang ekstrim ni. Dia rasa macam bosan. Maka tu orang ni dia memang cepat bosan lah. Dia tak suka benda-benda yang dah simple lah kan. Dan dia rasa ingin tahu itu lebih tau. Dia curiosity dia tu, dia rasa lebih daripada orang lain lah. Contoh macam, mungkin saya pun ada genetik tu, saya pun tak tahu lah. Macam yang baru ni saya pergi ke India tu, di Meghalaya. Kawasan tu ada satu jambatan, bukan satu lah, dia banyak, tapi dikenali dengan jambatan gantung yang diperbuat daripada akar pokok. Tak pastilah pokok apa kan. Dia dalam Malaysia mungkin orang panggil akar pokok jejawi kan. Pokok jejawi yang ada apa, banyan tree orang kata kan. Dia macam banyak akar dia tu, yang kalau orang kampung tengok macam menakutkan lah. Biasa orang kata macam ada hantu ke bodoh. Dia akar dia panjang, macam di Titiwangsa di KLCC ada satu pokok tu. So akar tu dia macam, orang sana dia gunakan akar tu untuk buat jambatan tau. Ni zaman dulu lah, 100 tahun mungkin 200 tahun dulu kan. Pasal dulu tak ada alat-alat yang mudah untuk, ataupun perkakasan untuk nak buat jambatan dalam tengah-tengah hutan kan. So diorang guna benda tu lah, tarik sikit sampailah akar tu merentangi sungai. So diorang boleh menyeberang lah. Benda tu ambil masa lebih kurang 15 tahun ataupun 20 tahun baru diorang boleh lalu lah. Bukan boleh terus siap hari tu lah. So maksudnya saya tengok benda tu memang rasa nak tahu sangat macam mana benda tu kan. Orang lain mungkin rasa macam apa yang menarik sangat pergi sana kan. Dan benda tu pun nak pergi situ ambil masa lebih kurang daripada jalan besar. Dia bukan boleh buat kereta turun ke bawah tu. Ada juga jambatan yang tak jauh daripada tempat parking kereta. Tapi tempat saya pergi ni dikenali dengan double decker bridge ni.
dia ambil masa lebih kurang 2 hingga 3 jam turun bukit untuk sampai ke tempat tu, dah masuk kawasan hutan lah kan. So bukanlah nak cerita ekstrim ke tak, dia tak adalah ekstrim sangat, cuma tak semua orang ada keinginan macam tu. Ada setengah orang tu buat apa nak susah-susah pasal nak pergi situ, memang bukan senang. Dia bukannya kita sampai tu naik kereta api, lepas tu turun naik ambil kereta terus sampai. Dia ada banyak checkpoint untuk sampai ke situ. Memang merumitkan lah. Tapi bagi setengah orang yang mungkin dia tak ada genetik tu, dia rasa macam payah lah buat susah-susah je kan, kita pergi sini lah kan, tempat yang boleh parking kereta. Macam sekarang ni kan, contoh sekarang ni orang suka camping kan, camping parking kereta sini, pasang kemah sebelah, depan tu ada sungai. Benda tu simple. Tapi kalau orang yang suka ekstrim ni, mungkin dia ada genetik yang sama ni, genetik Wanderlust. Genetik ni mungkin dia rasa tak puas kan, dia suka ambil backpack, masuk hutan 2-3 hari, pasang kemah situ. Bagi dia benda tu lebih memberi kepuasan kepada dia, walaupun sakit-sakit badan, berbanding dengan bawa kereta parking tepi sungai, kemah sebelah je. Tak salah pun, memang dah minat masing-masing kan. Dia dah tak ada orang kata genetik benda-benda macam tu kan. Kalau kita paksa dia memang tak boleh. Sama juga macam kawan-kawan, ada juga kita jumpa kawan-kawan yang dia bukan tak ada duit, ada, tapi dia lebih suka belanjakan untuk benda-benda lain kan, berbanding dengan kalau kita nak ajak dia pergi tempat-tempat yang inilah berjalan lah. Pasal bagi dia mungkin macam membazir lah, buat sakit badan. Macam kalau kita ajak, contohlah kalau kita ajak kawan kita yang sihat walafiat dan kita ajak dia naik gunung kan, tak semua orang suka. Walaupun dia sihat, tak sakit kan, bagi dia tak minat lah. Tak minat, kita tak boleh nak buat apa lah. So benda ni masing-masing lah. Tapi itu yang Wanderlust gene ni, ataupun gene genetik DR-D4-7R ni, mungkin kajian saintifik dia buat macam tu lah kan. Benda betul tak betul tu tak tahu lah. Tapi apa yang dia cakap tu, apa yang dia tulis tu, macam saya rasa memang kemungkinan tu adalah, maksudnya kemungkinan dia punya genetik nama tu tak tahu, tapi kemungkinan untuk orang-orang yang suka benda-benda yang ekstrim ni, suka pergi tempat-tempat yang macam pelik-pelik ni kan, dia mungkin ada memiliki genetik yang sama dengan orang-orang yang macam tu lah. Cuma risiko dia ada setengah tu, dia suka bungee jumping, saya tak suka kan. Cuma ekstrim tu pelbagai. Ada setengah orang dia tengok lah macam mana kan. So itu sajalah nak kongsikan tentang orang kata apa, genetik Wanderlust ni, DR-D4-7R. Dia maksudnya dia tak mudah rasa puas dengan benda yang simple. Dia suka benda yang ekstrim. Contoh kalau kita ajak dia pergi shopping ke apa ke, ada setengah orang dia suka lah shopping kan. Macam contoh macam saya tak suka pergi tempat-tempat yang nak shopping ke apa kan. Kalau tempat yang ekstrim, taklah ekstrim sangat, jenis macam trekking, pergi Nepal, contoh macam ni mudah lah. Orang ajak pergi London, mungkin tak perlu nak minat sangat. Tapi kalau orang ajak pergi hiking di Nepal ke, ataupun pergi di tempat yang saya tak pernah pergi, contoh di Papua ke kan, mungkin saya rasa lebih teruja lah berbanding nak pergi ke, orang kata jom lah kita pergi Istanbul lagi ke apa kan. Macam saya dah pernah pergi kan, itu untuk rehat-rehat boleh lah. Tapi ke orang kata apa, keterujaan nak pergi situ tu dah tak berapa sangat lah berbanding dengan tempat-tempat yang agak-agak mencabar ni kan. Dia macam dia memberi kepuasan lah. Sama jugalah macam siapa yang pernah tengok filem Everest kan, ada orang tanya dia, kenapa kau buat benda macam ni kan. Lepas tu yang ada pelakon, tak ingat apa nama dia tu, dia kata kalau dia tak pergi tempat-tempat macam tu, dia buat tu, dia rasa ada dark cloud ikut je dia rasa macam dia gelisah lah. Dia rasa macam gelisah kan, dia mesti nak pergi. Dia maksudnya kalau dia tak buat benda tu, dia rasa ada dark cloud, dia rasa macam murung je, benda macam blur kan. Dia nak pergi sana pun susah juga kan, tapi dia rasa happy dengan risiko, dengan orang kata apa, kesusahan mendaki gunung tu. Okey lah, itulah dia serba ringkas tentang genetik Wanderlust ni, ataupun DR-D4-7R ni. Okay, sebelum tu saya nak kongsi gambar last ni lah. Gambar last ni saya rakam di Langtang. Masa ni sebenarnya dah sesat dah sebenarnya tu. Waktu dah malam, walaupun dah sesat, pasal ada lebih kurang 2 ke 3 km lagi nak sampai kepada homestay tempat saya tinggal tu. Saya nampak ada rumah ni dengan latar belakang sunset kan. Boleh berhenti lagi ambil gambar tu. Sedangkan masa tu kita dah gelabah dah tu, dah saya dengan wajah syukri kan. Pasal saya kena balik cepat, pasal kalau lagi lambat akan jadi gelap. Dia bukan ada lampu jalan ke apa, nak kena orang kata tepi-tepi lereng gunung kan. Tapi itulah, saya boleh stop sekejap pasal tengok pemandangan tu macam cantik. Ada lampu dalam rumah tu dengan suasana sunset, matahari dah hampir nak tenggelam kan. Saya boleh stay sekejap, ambil gambar sikit, lepas tu jalan terus.
memang hampir-hampir nak jatuh gaung lah pasal dia gelap kan. So benda tu nanti saya cerita benda lain lah. Tapi itulah, di pengalaman tu bagi saya seronok lah. Ada masa nanti saya story balik tentang cerita di Langtang tu, yang memang hampir-hampir nak terlentang di Langtang tu.